Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Haris, video dia dah keluar. Kita tengok data Ustaz Haris dia masuk tak dalam video. Dia boleh bergerak ni. Saya makan pada latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Taala pada pagi duha yang berbahagia ini ataupun pagi masih dalam pagi isyraq waktu isyraq. Kita bertemu lagi di dalam perkongsian tadhkirah pagi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang hari ini kita akan kongsikan perkongsian ilmu yang bertajuk meraih ketenangan dalam mengharungi ujian. Jadi muslimin muslimat, kita lihat situasi yang kita sedang hadapi pada ketika ini, bukan sahaja di Malaysia tetapi impaknya di seluruh dunia. Allah sedang menunjukkan kebesaran, keagungan dan kehebatannya kepada kita semua, dengan mendatangkan suatu ujian yang kita tidak dapat melihatnya dengan mata kasar kita. Kita tak dapat pegang dia. Tetapi ianya datang sebagai tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Walillahi junudus samawati wal ard." Segala tentera yang berada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala berfirman, la ya'lamu junudahu illahu. Tidak ada sesiapa yang benar-benar mengetahui tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi COVID-19 yang melanda kita sebenarnya adalah salah satu daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu faham Allah tidak menzalimi sedikit pun daripada kalangan hamba-hambanya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama pada pagi ini, bagaimana kita dapat ketenangan di sebalik ujian yang melanda kita, di sebalik apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Pelajaran yang pertama yang perlu kita ambil pada pagi ini adalah Allah tidak menzalimi sedikit pun kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah Ta'ala aturkan, segalanya adalah kepunyaannya, segalanya adalah miliknya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh datangkan situasi di dunia ini dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ia sebagai asbab untuk seseorang mendapat kebahagiaan yang besar di hari akhirat nanti. Jadi kalau susah sekejap di dunia, dan akan dapat meraih kenikmatan, keseronokan yang selama-lamanya di hari akhirat, maka di mana kezaliman di situ? Di mana kezaliman? Wa ma rabbuka bizzallamin lil ibad. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menzalimi sedikit pun kepada hamba-hambanya. Jadi kita perlu faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah
memberitahu kepada kita di dalam Al-Quran bahawa Allah bukan zat yang menzalimi kita dan sezarah pun dia tidak menzalimi kita. Apa sahaja yang kita hadapi, ya betul, dalam dunia ini Allah yang buat, Allah yang datangkan, Allah yang takdirkan, Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Ya. Tetapi kita perlu faham, di sebalik segalanya itu, sedikit pun tidak ada kezaliman Tuhan terhadap kita. Ya. Macam mana pun situasi datang kepada kita yang menghimpit kita, yang menyempitkan kita, yang menyepitkan kita, ya. Tersepit, sempit, terhimpit, ya, segala situasi itu yang mendatangkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hendaklah kita memandang bahawa Allah tidak menzalimi sedikit pun apa-apa yang diciptakannya. Ya. Kerana kita dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak memiliki diri kita sendiri. Kita adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah pemilik mutlak kepada segala-galanya dan Allah bebas untuk melakukan apa sahaja. Ya. Tapi prinsip yang penting kita tahu, apa yang Allah Ta'ala buat, Allah tidak layak untuk digelar zalim. Sebagai contoh. Ya. Jika di suatu tempat, ya, Allah Ta'ala hantar tsunami atau gempa bumi yang meranapkan bangunan-bangunan sehingga mengorbankan banyak jiwa, sehingga meragut banyak nyawa. Dan daripada yang teragut nyawa itu, yang meninggal dunia itu akibat daripada tsunami yang Allah datangkan, gempa bumi yang Allah datangkan, ataupun letusan gunung berapi yang Allah datangkan, antara mereka yang terkorban adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa. Ya. Ada bayi-bayi yang langsung tidak berdosa. Di dalamnya juga ada orang-orang gila yang juga tidak mempunyai dosa. Di dalamnya juga ada haiwan-haiwan, binatang-binatang kesayangan, ternakan yang tidak berdosa, yang tidak melakukan maksiat, tetapi turut terkorban di dalam bencana alam tersebut, malapetaka tersebut. Siapa yang ciptakan malapetaka itu? Siapa yang menciptakan bencana? Dan pula ada yang terkorban di dalamnya adalah orang-orang soleh. Di dalamnya ada orang-orang yang sentiasa menjaga solatnya. Orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Di dalamnya ada orang-orang yang sentiasa membaca azkarnya, auratnya, ratibnya. Tetapi turut terkorban. Ya. Maka siapakah yang mendatangkan bencana itu semua? Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persoalannya di sini, adakah Allah Taala menzalimi mereka? Kenapa Allah Taala datangkan bencana yang meragut semua nyawa orang berdosa dan juga orang soleh, orang pemaksiat dan orang soleh, pendosa dan juga yang memang tidak ada dosa, anak-anak kecil yang tidak berdosa. Ya. Jawapannya, Allah tidak menzalimi sesiapa. Kalau Allah mendatangkan hal tersebut, Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Kenapa? Kerana segala yang dilanda oleh bencana itu adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang dipunyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita telah faham daripada permisalan bencana dan malapetaka tersebut, mari kita refleks dengan COVID-19 yang datang. Maka akan datang situasi kepada diri kita. Bahkan mungkin ia menjejaskan keuangan kita, dia menjejaskan kehidupan kita, dia menjejaskan sumber rezeki kita, dia menjejaskan pencarian kita. Ya, dia mungkin menjejaskan COVID-19. Dan segala itu diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi sesiapa pun. Ya. Jadi untuk seseorang itu tenang, seseorang itu perlu kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala-galanya. Untuk seseorang itu tenang menghadapi ujian, dia perlu tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala
yang tidak menzalimi sesiapa pun di sebalik apa sahaja yang dia aturkan untuk kita, apa yang dia tetapkan untuk kita. Ya. Sejarah pun dia tidak menzalimi. Kita dapat tengok kalau berlaku bencana, mayat bergelimpangan dan sebagainya. Ada kadang-kadang kebakaran berlaku, anak-anak kecil yang tidak berdosa pun terbakar sama. Sekali itu ia berlaku dengan izin Allah, kekuatan Allah. Tetapi Allah tidak menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Kerana kita semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah pemilik mutlak, Allah bebas untuk melakukan apa sahaja. Ya. Hanya saja kita perlu faham apa sahaja yang datang di dunia ini adalah ujian untuk kita, sama ada kita reda ataupun tidak dengan apa yang Allah telah tetapkan. Ya. Reda ataupun tidak. Itu yang menjadi penentu. Ya. Adakah kita syukur ataupun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita sabar ataupun tidak dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita? Ya. Itu yang akan menjadi penentu. Ya. Jadi segala yang datang daripada Allah, terima dengan hadiah, kita reda, supaya kalau apa pun yang berlaku, kalau seseorang reda dia terkena COVID-19 dan kemudian kemungkinan ianya membawa kepada tercabutnya nyawa dia. Ya. Baik, orang yang meninggal dalam keadaan kerana wabak, pertamanya dia adalah dikira sebagai syahid. Ya. Meninggal kerana wabak, ia juga termasuk daripada syahid. Jadi kalau kehidupan dia yang sebentar di dunia ini, Allah Ta'ala akhiri dengan kehidupan yang syahid. Dan di hari akhirat dibangkitkan bersama dengan syuhada. Dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang syahid ni, maksudnya orang-orang yang mempunyai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang akan didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu faham ya, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia meninggal dalam keadaan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa dia yang lampau. Itu orang yang mati syahid. Walaupun dipanggil sebagai syahid akhirat. Orang ini syahid akhirat. Kenapa? Di hari akhirat dia akan dibangkitkan bersama dengan syahid. Adapun di dunia ini jenazahnya akan diuruskan seperti biasa. Ya. Tetapi matinya itu ada beberapa kematian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebut sebagai mati syahid. Ya. Kita boleh rasa kesian dengan orang meninggal kerana COVID. Tetapi the moment apabila dia pindah ke alam sana, dia mendapat kenikmatan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi di mana kezaliman? Ya, akhirnya kezaliman itu salah sangka manusia kepada Allah, sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kezaliman itu adalah pada pandangan mata kita yang hanya lihat kepada zahir kehidupan di dunia ini, tanpa kita ingat bahawa adanya lagi kehidupan selepas daripada kehidupan dunia ini. Orang-orang yang mati dalam keadaan tsunami, katakan, mereka dihanyutkan dengan air, lemas. Di dalam hadis mengatakan orang yang mati lemas adalah termasuk daripada mati syahid. Dan di hari akhirat dia akan bangkit bersama dengan para syuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi tahu kepada saya di mana kezaliman Allah kalau kehidupan dunia yang sangat singkat, ya, dia mungkin mengalami hanya mungkin berapa tahun, berapa bulan, ataupun berapa minggu dia alami keperitan. Tetapi kalau Allah gantikan semua itu dengan kehidupan yang abadi, yang selepas 1 juta tahun pun dia masih berada dalam kenikmatan itu, bahkan sentiasa bertambah, di mana kezaliman Tuhan. Jadi kita perlu, orang mukmin, orang Islam perlu melihat alam ini dan kehidupan kita dalam skop yang luas. Kita tidak terhadkan hanya kepada pandangan kita terhadap dunia ini sahaja. Kita ada alam yang mendatang. Alam yang tidak ada penghujung. Kehidupan kita di sana selepas trilion, juta tahun, kita masih hidup. Dan bayangkan kalau di sana itu trilion tahun itu berlalu
dalam keadaan kesenangan, keseronokan, kenikmatan. Bukankah itu sangat-sangat berbaloi dengan sedikit penderitaan yang kita alami di dunia ini, dengan sedikit kesusahan yang kita alami di dunia ini? Maka apabila Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran bahawa dia tidak menzalimi sedikit pun, sezarah pun, seatom pun kepada hamba-hambanya, di situ menjadi pemujuk hati kita. Hati kita menjadi tenang. Lalu kita mengharungi segala ujian di dunia ini dalam keadaan hati yang tenang. Dengan syarat hati itu berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ujian yang Allah Ta'ala datangkan di dunia ini, ulama bagi tahu, sebenarnya adalah untuk kuatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat hati, semakin terpaut jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin terpaut kuat, semakin tenang hati kita menghadapi segenap isu dan situasi yang datang dalam kehidupan kita. Segenap pancaroba, onak dan duri kehidupan kita, kita akan hadapi dengan hati yang tenang. Bahkan perkara itu menambahkan ketenangan lagi. Bayangkan ujian biasanya orang kaget, dalam keadaan yang merungut, dalam keadaan yang keluh kesah. Tapi orang yang hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, datang ujian semakin seronok perhubungan jiwa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu ni Allah datangkan hadiah supaya dia dapat bersabar, dapat redha, dapat syukur, dapat terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala ujian dunia itu, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullahi alaihi mengatakan, ujian di dunia ini datang kepada kita, datang lagi dan lagi, adalah untuk akhirnya menyedarkan manusia bahawa bahawa perhubungan dengan dunia ini, pautan hati dengan dunia ini adalah sesuatu yang membosankan. Sebab dia datang dengan pelbagai paparan yang sentiasa menguji kita, paparan yang sentiasa menyakitkan kita. Dunia ini paparan-paparannya sentiasa menyebabkan kita down, menyebabkan kita stres, menyebabkan kita depressed. Paparan-paparan situasi di dunia ini sentiasa menghampakan kita. Jadi ujian-ujian itu, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan ada untuk bagi kesedaran kepada kita bahawa pautan hati kita dengan dunia, dengan makhluk adalah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjemukan. Kerana apa? Kerana dunia always keeps on frustrating us. Dunia always keeps on putting us in a frustration. And dunia never fail to do it. Itu dunia, itu kehidupan dunia. Dunia sentiasa, itu memang tugas dunia pun. Allah tak ciptakan tugas dunia, antaranya dia ada capability untuk nak mengecewakan dan menghampakan manusia. Tetapi Allah juga jadikan dunia sebagai orang yang boleh jadi sebagai alat untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dunia akan dapat jadi alat untuk seseorang itu menuju Allah, mendapat ketenangan jiwanya apabila dia kenal Allah Ta'ala yang menciptakan ujian tersebut. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang Allah SWT uji kita dengan suami. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan suami. Sebenarnya Allah Ta'ala nak hantar mesej kepada sang isteri, ya, bahawa selama ini pautan hati kamu itu terlalu kuat dengan makhluk, dengan suami kamu. Ya, memang kita kena cinta suami kita, kita kena sayang suami kita. Tetapi Allah tidak rela hati hambanya berpaling daripada pautan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hatinya itu berpaut kepada makhluk. Allah tidak mengizinkan. Allah tidak meridainya. Maka kadang Allah SWT hantar ujian melalui suami kita. Ya. Supaya apa?
Supaya Allah Ta'ala nak bersihkan daripada hati kita, hilangkan pautan hatimu dengan suamimu. Tidakkah kamu melihat bahawa dia sentiasa mengecewakan kamu? Dia sentiasa menghampakan kamu? Dia sentiasa menyedihkan kamu? Dia sentiasa membuat kamu menangis? Dia sentiasa menyebabkan kamu serba salah? Dia menyebabkan kamu sentiasa berada dalam keadaan merudum dan dirundung dengan kesedihan? Maka balik kepada aku. Ya, baliklah kepada aku. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Hari ini kita kena datangkan hakikat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mati, kita jadikan hati kita dah balik asalnya. Irji'i ila rabbik. Our true home is Allah Subhanahu Wa Taala, the home of our heart. Ya. Kita boleh pergi ke mana-mana di dunia ni, tetapi kan home sweet home. Macam mana pun hiruk pikuk di luar sana, home sweet home. Irji'i ila rabbik. Go back to your Rabb. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Ya. Dalam juzuk 30. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu nak dapatkan ketenangan, balik kepada Tuhan. Pautkan jiwa kita. Selagi hati kita terpaut dengan dunia, maka selagi itulah hiruk pikuk di dunia ini sentiasa memberi kesan kepada jiwa kita. Bila dia memberi kesan, maka manusia menjadi stres, manusia menjadi tertekan, manusia menjadi down, manusia menjadi hilang mood untuk teruskan kehidupannya di dunia ini. Tapi orang mukmin, despite of all trials and tribulation that happen to him in this dunya, but his heart, the attachment is more stronger and stronger to Allah Subhanahu Wa Taala. And our life in this dunya to build and to always improve that attachment of our heart to Allah Subhanahu Wa Taala and detach our heart from dunya, detach our heart from creature. Yeah. That is the nature of ujian. Nature of ujian adalah bagaimana kita dapat, hati kita semakin dapat melepaskan dunia. Melepaskan dunia maksudnya hati kita dah tak terpaut. Kita tak bergantung lagi kepada dunia, kepada makhluk. Ya. Kita tak lagi bergantung kepada makhluk. Kita tak lagi bergantung kasih sayang, cinta kepada makhluk. Walaupun kita cinta sayang sesama makhluk, tapi kita tak meletakkan pergantungan itu kepada makhluk. Akhirnya pergantungan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pengharapan kita letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Attachment hati kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala expectation dalam hidup kita banyak expectation. Dan apa yang menjadi kesilapan apabila kita banyak meletakkan expectation itu terhadap makhluk. Yang sebenarnya makhluk tidak dapat bagi manfaat dan tidak dapat bagi mudarat. Manusia tak dapat bagi ketenangan pada kita sebenarnya. Ya. Dan begitu, manusia pun tak dapat bagi kesedihan. Ya. Yang datangkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Jadi balik hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Attachkan hati balik. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang Allah SWT tulis untuk kamu, dia pasti akan datang kepada kamu. Walau bagaimanapun keadaan, pasti perkara itu akan datang kepada kamu. Dan jika sesuatu itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu, maka perkara itu tidak akan datang kepada kamu. Maka mari kita hubungkan jiwa kita dengan apa yang Allah Ta'ala tulis untuk kita. Bayangkan yang menulis untuk kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyuratkan takdir kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kalau ada orang besar saja yang assign kita dengan suatu tugas yang berat kan,
kita tetap merasa rasa penghormatan. Kenapa? Ya, walaupun saya akan menggalang suatu tugas yang berat dalam untuk jawatan ini atau untuk amanah ini, tetapi yang assign saya, yang appoint saya ini, yang di-Pertuan Agong sendiri, katakan. Maka saya pun willingly untuk nak menyambut challenge untuk nak memikul amanah ini. Di dunia ini saja manusia terfikir saja yang lantik ini yang di-Pertuan Agong, dia rasa gembira walaupun mungkin amanah itu satu amanah yang berat, tapi dia gembira untuk memikulnya. Sekarang mari kita refleks dengan kehidupan dunia kita. Apa yang datang kepada kita pasti itulah yang Allah SWT suratkan. Itulah yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Ya, itu pasti termaktub di dalam kitab induk, Ummul Kitab. Maka apabila hati kita sudah berhubung dengan apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita tenang. Kenapa? Kerana yang datang tu sebab Allah Taala tulis. Kalau Allah tak tuliskan perkara itu untuk ianya datang kepada kita, ia tak akan datang kepada kita. Jadi kita hargai siapa yang tuliskan untuk kita, siapa yang tetapkan untuk kita. Jadi walaupun yang datang tu dalam bentuk yang menyakitkan kita, tapi kita tetap suka. Ya. Walaupun benda tu pada mata kasar nampak berat, tetapi kita tetap anggap dia sebagai hadiah, sebab yang datang kan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting untuk kita kuatkan pautan jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita pautkan, semakin kita kenal siapa Tuhan kita yang mengatur segala-galanya, maka semakin kita akan mendapat ketenangan di sebalik segala ujian yang datang kepada kita di dunia ini. Ya. Apa saja yang Allah tulis pasti akan datang kepada kita. Apa yang tidak Allah tulis untuk kita, ia pasti tidak akan datang kepada kita. Kita berpegang di situ, itu juga pemujuk hati kita. Sebab kadang-kadang kita ni dah berusaha buat sesuatu kadang-kadang. Kita dah berusaha, tapi perkara itu tidak berhasil. Perkara itu tidak mendatangkan untung, katakan, untuk kita. Tidak mendatangkan sesuatu yang timbal balik kepada kita. Maka hati kita tetap tenang. Sebab kita usaha sesuatu tetapi dia gagal. Siapa yang gagalkan perkara tersebut? Siapa yang telah suratkan, siapa yang telah tulis dalam suratan takdir untuk perkara itu gagal? Bahawa keuntungan tidak datang kepada kita. Allah. Maka hati kita tetap tenang. Walaupun kita akan terus berusaha dengan cara yang lebih baik, tapi pastikan hati kita ini sentiasa terpaut dengan Allah, sentiasa bergantung dengan Allah, sentiasa expect datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala expectation semua letak pada Allah. Dan Allah Maha berkuasa untuk menjayakan sesuatu perkara atau menggagalkan sesuatu perkara. Allah Maha berkuasa untuk memudahkan sesuatu perkara ataupun menyukarkan sesuatu perkara. Allah Maha berkuasa untuk melapangkan sesuatu urusan dan Allah Maha berkuasa untuk menyempitkan sesuatu urusan. Maka bila kita tahu segalanya itu dalam tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita tenang. Kerana kita tahu we are in the good hand. Yang mengatur kita adalah Allah yang Maha bijaksana, yang Maha mengetahui segala-galanya. Sebab itu Imam Al-Haddad mengarang sebuah syair, sebuah puisi, yang mana maksud puisi itu adalah untuk memujuk hati orang-orang yang sedang menderita, mengalami ujian di dunia ini, supaya baik-baik syair itu dapat menjadi pemujuk. Mengatakan apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Beliau mengatakan, sudah cukup ilmu Allah SWT kepada aku. Cukup. Sebab Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan dia bagi apa yang terbaik untuk kita. Qad kafani ilmu rabbi. Sudah cukup pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa saja yang aku mohon, apa yang aku minta, Allah Taala mengetahui apa yang terbaik untuk aku. Bagaimana perkara itu untuk
datang kepadaku. Dan segala rayuanku kepadanya adalah sebagai suatu bukti yang aku ingin tunjukkan bahawa aku perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang perlu berpaut pada Allah. Syahidun li biftigari. Ia adalah sebagai saksi bahawa akulah yang berhajat kepada Allah, bukan Allah yang berhajat kepadaku. Bukan Allah yang perlu kepada kita. Kita yang perlu kepada Allah. Ya, Allah datangkan ujian-ujian kepada kita di dunia ini. Allah nak sedarkan kepada kita bahawa kita perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang perlu balik kepada Allah. We have to go back to our true home. Our origin, our original home. Irji'i ila rabbik. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada Rabb kamu, pencipta kamu. Balikkan hati kamu. Kembalikan hati kamu kepada Allah. Apabila hati kita berpaut kepada dunia, berpaut kepada makhluk, bergantung kepada kerja, bergantung kepada office, bergantung kepada wang, ya, kembalikan jiwa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan bermakna kita kena tinggalkan usaha, tidak. Apa yang dimaksudkan di sini, tinggalkan hati itu pautannya kepada dunia dan kembalikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukankah kita sentiasa merasa selesa bila kita berada dalam when we are in our own home, and our true home is to go back to your Allah. Home sweet home. Ya. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, beliau berkata, innaka in sabarta jara 'alaika al-qadar wa anta ma'jur wa in jazi'ta jara 'alaika al-qadar wa anta ma'zur. Apa kata Sayyidina Ali? Beliau mengatakan, jika ujian datang kepada kamu dalam hidup kamu, jika kamu bersabar dengannya, kamu reda dengannya, maka takdir itu tetap akan berlaku kepada kamu dalam keadaan kamu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kamu tidak reda, jika kamu merungut, jika kamu komplain, jika kamu berkeluh kesah dengan ujian yang datang tersebut, takdir itu tetap akan berlaku kepada kamu, tetapi dalam keadaan kamu berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, apa yang bagaimana interaksi hati kita kepada dunia ini, kepada ujian yang datang. Bagaimana hati kita menyikapi di dunia ini dengan ujiannya. Kita perlu faham bahawa takdir Allah tetap akan berlaku. Takdir Allah tetap akan berlaku. Sama ada kita sabar ataupun tidak sabar. Takdir Allah tetap akan berjalan. Sama ada kita reda ataupun tidak reda, ketetapan Allah tetap akan berlangsung. Jadi Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu mengatakan, lebih baik kamu bersabar. Kerana apa? Kalau kamu tak sabar, takdir tadi dia bukan dia boleh stop sebab kamu tak bersabar. Dia tetap akan berjalan, dia tetap akan berlangsung, dia tetap akan datang kepada kamu. Tapi bezanya, kalau kamu bersabar, kamu dapat pahala. Kalau kamu tak bersabar, kamu merungut, kamu komplain, kamu berkeluh kesah, ya, kamu tidak reda, ya, maka kamu berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu adalah pendosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kamu sedang berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan takdir adalah rukun iman yang keenam. Dan kita kena faham apa yang menjadi requirement untuk menyempurnakan makna iman kita kepada takdir. Kita perlu sempurnakan, perlu lengkapkan keimanan kita.
Apa yang menjadi kelengkapan untuk menyempurnakan keimanan kita kepada takdir Allah. Kan Rasulullah kata rukun iman ada 6, percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan qada dan qadar, baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sabar ke tak sabar ke, kita merungut ke tak merungut ke, kita menjerit ke tak menjerit ke, takdir tetap akan berlaku. Tetapi mari kita pilih jalan yang menyebabkan kita semakin meninggi darjat kita di sisi Allah SWT, iaitu dengan bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Ya. Sebab in whatever circumstances, in any condition, the takdir will happen. Yeah. But we have to think. We have to think our rank in the eyes of Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan ujian-ujian tersebut sebagai alat saja, sebagai alat, sebagai perkakas untuk kita mendapat bekalan pahala yang lebih besar dan meninggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat takdir tetap akan berlaku. Ya. COVID, contohnya COVID ni ia akan terus berlangsung sehingga masa yang ditentukan oleh Allah. Kalau Allah nak angkat malam ni boleh terangkat COVID-19. Kalau Allah nak angkat minggu depan boleh terangkat sekelip mata. Segala di dalam tangan Allah Subhanahu taala. Ya. Kalau Allah nak jadikan COVID ni selama 10 tahun, Allah Maha berkuasa. Na'udzubillah min zalik. Apa yang saya maksudkan, takdir tetap akan berlaku. Tetapi bagaimana hubungan hati kita dengan Allah SWT, itu yang menjadi pembeza seorang hamba yang tinggi darjatnya di sisi Allah dan orang yang merendah darjatnya di sisi Allah. Orang yang dapat pahala di sebalik ujian, orang yang dapat nal, kosong terhadap ujian yang datang. Maka jadikan ujian sebagai alat. Kita tidak minta ujian daripada Allah, tapi kalau Allah sudah datangkan, jadikan ia sebagai alat untuk kita meninggi martabat rohani kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di situ perkongsian kita, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan ketenangan kita, ketenangan dalam jiwa kita di sebalik apa sahaja ujian yang mendatang, ya, dan jadikan ini sebagai perantaraan untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pautkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, letakkan segala pengharapan, segala pergantungan, segala sandaran, segala expectation dan juga attachment kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan banyak berzikir pada Allah, dengan banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menambahkan pautan hati itu kepada Allah dan menyebabkan hati itu tenang, hati itu merasa sentosa, damai, kerana dia balik kepada asalnya, asal tempat pergantungannya, home sweet home. Wallahu alam. Kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.